Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Surah An-Naml ini diturunkan di Mekah. Surah An-Naml ini diturunkan Mekah. Surah yang ke-27. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'an. Wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salah. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Baik, ini surah ni InsyaAllah lah kita akan sambung surah Baqarah tu selepas habis surah ni. Agak-agaknya 3 kali mengajar habis. 3 kali mengajar habis. Jadi surah ni adalah nak mencerita pada kita bahawasanya Nabi-Nabi tak tahu ilmu gaib. Nabi-Nabi tak tahu ilmu gaib. Ilmu gaib adalah diberi kepada mana-mana Nabi, tetapi ada hak dia. Nabi tak tahu ilmu. Nabi-Nabi mana-mana, tapi ialah Nabi Sulaiman, Nabi siapa, Nabi Muhammad begitu, tak tahu ilmu gaib, melainkan apa-apa yang Allah ajar pada dia. Itu ya. Apa yang Allah ajar dia tahu. Apa yang Allah tak ajar dia tak tahu. Itu satu daripada maksud surah ni. Laginya ialah keramat tu bukan permintaan Nabi. Apa mukjizat bukan atas permintaan Nabi, mukjizat atas kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi sini di surah ni diturunkan pada beberapa cerita dalam ni. Ada beberapa cerita dalam surah An-Naml. Jadi di samping itu ada cerita-cerita yang karut-karut berkenaan dengan Nabi Sulaiman dan Balqis ni. Ada cerita-cerita yang kesilapan faham manusia tentang cerita Nabi Sulaiman dengan puteri Balqis tu, dan juga cerita-cerita daripada Nabi Lut dan lain-lain ada dalam ni. Baik. Kita mula. Qasim. Ini huruf muqatta'ah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi kita mulakan ayat ini. Sebahagian ayat ini tak tahu apa maksud. Yang tahunya ialah tilka ayatul Quran. Itulah dia. Itulah dia ayat-ayat Quran. Itulah dia ayat-ayat. Itulah mana inilah lah. Itulah dia ayat-ayat Quran. Wa kitabim mubin. Dan sebuah kitab yang jelas nyata. Sebuah kitab yang memang jelas nyata. Yang tak jelas tu kita yang tak belajar. Kita yang tak belajar. Dari segi jelas, Quran tu memang jelas. Kalau kita belajar daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas tu, kita akan dapati bahawasanya agama Islam ni akan jelas bagi kita semua sekali. Tak jelas tu pasal belum belajar ya. Jadi Quran tu sendiri hudan, ada petunjuk dalamnya. Dalam Quran tu ada petunjuk. Banyak petunjuk ni. Petunjuk ni kepada pada semua manusia.
pada semua manusia. Wa busyra, dan berita gembira bagi semua manusia juga. Tetapi yang boleh istifadah, yang boleh manfaat daripada petunjuk dan berita gembira ini ialah orang yang lil mukminin saja, yang orang yang beriman saja. Yang orang yang beriman saja yang boleh. Yang tidak beriman, yang tak yakin pada Quran ni, mereka tu tidak boleh dapat petunjuk. Alladzina yuqimuna shalah, iaitu dalil tanda bagi orang berimannya ialah mereka yang mendirikan sembahyang. Mereka yang mendirikan sembahyang start daripada mani junub dia seperti mana Nabi ajar, mani haid dia seperti mana Nabi ajar, mani nifas dia seperti mana Nabi ajar, ambil air sembahyang seperti mana Nabi ambil air sembahyang, bersolat seperti mana Nabi ajar. Dan kalau orang lelaki, solat dia di masjid berjemaah. Itu dipanggil mendirikan sembahyang. Mana dia semua ikut belakang tapi tak sembahyang di masjid jemaah. Itu tak termasuk mendirikan sembahyang. Nah, untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan, dia sembahyang di rumah tu pahala dia 27 darjat. Orang lelaki untuk dapat 27 darjat ni dia kena sembahyang di masjid. Kalau dia sembahyang mengimami isteri dia boleh dapat pahala jadi imam tu, tapi nak boleh 27 darjat tu tak boleh. Tak boleh. Dia sembahyang di masjid saja boleh. Nah. Jadi orangnya keliru. Oleh kerana keliru tu dia pun kata, oh tak apa kita sembahyang imam bini kita tu, anak kita tu boleh 27 juga. Ataupun kita mengimami anak-anak kita atau sahabat anda yang datang tu boleh 27. Bukan gitu. Di masjid. Nah. Tapi memang ada darjat lah, tapi tak disebutlah berapa. Tak ada hadis yang mengatakan sebut berapa. Nah? Tak setinggi. Tak setinggi sembahyang di masjid untuk orang lelaki. Dan termasuk mendirikan sembahyang ni kita cerita sikit lah, bukan lain tajuk sikit kan. Tapi semata tajuk sembahyang, iaitu contohnya kita pergi ke hutan. Situ rumah tak ada, siapa tak ada. Rumah tak ada, siapa pun tak ada. Ataupun di lebuh raya. Lebuh raya tak, rumah tak ada, apa tak ada, orang kereta pun tak lalu lalang, jarang lah sini. Bila nak semayang, Nabi kata hendaklah kamu azan. Kemudian bila nak semayang itu sendiri, hendaklah kamu iqamah walaupun seorang. Maka pahalanya ialah 50 kali ganda pahala orang semayang jemaah. Iaitu pergi semayang dengan memanggil, dengan panggil, dengan laut azan. Kena azan lah. Lepas azan, iqamah. Lepas iqamah, kita semayang. Walaupun semayang seorang, pahalanya 50 kali ganda pahala orang semayang jemaah. Kita seseorang. Ada Nabi. Pasal kita mendirikan semayang tempat tak ada orang, tempat orang yang tak semayang. Kita membesarkan nama Tuhan. Ada dalam hati lah. Ada dalam hati. Apatah lagi kita semayang jemaah lah. Pasal zaman Nabi dulu kan dia musafir kan, atau pada pasir apa semua. Jadi bila nak semayang dia kena azan untuk dapat pahala 50 tu lah. 50 kali ganda semayang jemaah di masjid. Adalah istimewa dia. Itu juga termasuk mendirikan semayang. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Zakat ini ada seperti dah beritahu dah, tapi kita ulang lah. Kita ulang. Kadang-kadang kita dengar ni, hari ni kita dengar dah tapi tak faham. Udah duduk tak lama kita dengar pula tak faham juga lagi. Kita faham tapi tak seperti Tuhan nak faham. Lama-lama acak kali, rupanya ni juga maksud. Sebab tu diulang-ulang kan. Macam TV tak iklan. Ada ulang. Ulang-ulang gitulah. Saya mengajar di Ketere malam Jumaat baru ni. Saya sudah mengajar tempat dia ni 2 tahun setengah dah. Dan mengajar tempat dia ni tak ada tapis, tak ada apa. Malam baru ni dia kata Maha Suci Tuhan, malam ini saya baru faham agama Islam. Semua jemaah, semua sekali. Malam ini baru faham.
Itu rumah ke masjid, surau. Malam ini Bapak 2 tahun setengah mengajar. Itu tak tapis tu, mengajar tak tapis tu. Mana yang salah beritahu, yang syirik beritahu satu. Sehingga malam Jumaat baru ni lah. Mereka kata, Maha Suci Tuhan, malam ini baru kami faham kenapa Ustaz dok tekan tidak boleh buat bid'ah, tidak boleh buat syirik, tidak boleh mengada-ngada tentang kamu. Baru dia faham. Selama ni dia sudah tahu, faham? Tetapi memahami itu Tuhan yang beri faham. Jadi zakat sini ada yang kita biasa tahunya 2 jenis. Satu zakat wajib, satu lagi sedekah sunat. Ada satu laginya ialah sedekah wajib. Ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Tapi ramai ustaz-ustaz kata ya sedekah wajib itu zakat. Apabila zakat ni sudah dikeluarkan, tak ada dah zakat dia nya, sudah keluar. Tetapi orang fakir miskin datang lagi. Yang fakir miskin sini yang tidak mampu nak makan saja. Mampu nak makan. Jadi maknanya dia sudah memang fakir miskin ada lagi. Contohlah saya kata tadi, maka dia keluarkan sedekah tu ialah sedekah wajib. Panggil sedekah tu sedekah wajib. Tak bagi itu tak boleh. Bukannya minta RM10, RM20 itu bukan yang tu. Itu derma. Itu derma. Ataupun orang yang datang sebab agama, dia datang tu sedekah tu adalah sedekah wajib. Orang nak pergi jihad sabilillah, zakat kita dah keluar dah. Tiba-tiba, saya ni nak pergi jihad ni, saya tak cukup duit nak beli peluru. Misalnya. Satu hari kita akan ada, insya-Allah ada di Malaysia ni jihad sabilillah. Maka dia pun datang jumpa kita ada duit. Saya zakat dah keluar dah. Sedekah wajib. Itu sedekah bagi itu wajib beri itu wajib. Tak bagi itu berdosa. Ada kata kita beranak. Tak ada itu cerita lain lah. Ni dari segi maksud saya kata ni. Nak beri contoh maksud bagi sedekah wajib. Iaitu orang yang 8 asnaf tu zakat kita sudah keluar dah. Tapi orang yang 8 asnaf tu datang balik, yang lainnya datang. Jadi sedekah pula pada mereka tu dia panggil sedekah wajib kan. Okey. Wahum bil akhirah, dan mereka tentang akhirat tu hum yuqinun, mereka yakin sungguh mereka akan balik jumpa Tuhan mereka. Untuk jumpa Tuhan akan jumpa hanya dalam syurga. Maka tempat mereka ialah syurga. Sebab boleh jumpa Tuhan hanya dalam syurga. Jangan kita minta syurga, tak nak minta jumpa Tuhan. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon padamu untuk jumpa kamu di akhirat besok. Jadi kalau kami tak layak masuk syurga, ampunlah dosa kami. Ibadat kami yang Tuhan buat kira tu, yang kurang tu, minta juga nak minta masuk syurga. Sebab nak jumpa Tuhan. Minta. Tadi yang sedekah wajib tu maknanya kalau orang tu minta kita bagi dia dosa tak? Dia minta tu maknanya dia lapar dah tu, tak boleh dah. Nak beri dah tu. Tak boleh. Misalnya orang yang dia sudah habis dah. Bila orang macam ni, bila dia sound dia keluar mulut tu, dia nak kata tu dia tak berani. Dia nak kata, dia susun bukan main lagi. Untuk mengatakan dia perlu. Jadi dia minta. Yang macam ni dia minta biasa. Minta. Bukan yang peminta sedekah tu, bukan gitu. Iaitu orang yang betul-betul perlu kepada kewangan ni. Kemudian bila dia minta tu, itu kena beri. Ada satu lagi, kalau orang yang beriman, orang sebab agama ni, nak kenal dia mudah ya. Dia tak ada duit, tetapi dia terpaksa minta, terpaksa. Bila dia terpaksa minta, nak kenal mudah ya. Bila orang yang dia minta ni tak nak beri, dia kata, tak apa. Seolah-olahnya dia duit ada, sedangkan dia tak boleh nak makan. Tapi dia akan kata, tak apa. Seolah-olahnya tak ada masalah. Itu dalam surah Baqarah nanti kita belajar.
Tu orang sepak agama. Kalau lagi tu orang sepak agama. Baik, kita sambung Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, ini orang yang kufur pada Allah, tak beriman. Bil akhirah, tentang hari akhirat, penjumpaan dengan Allah Ta'ala. Tak beriman kepada hari akhirat ni seperti orang-orang, contohnya orang munafik zaman Nabi, contoh Abdullah bin Ubay. Awak tahu tak, Abdullah Ubay ni, dia mengucap 2 kalimah syahadat depan Nabi ni. Dia bukan mengucap belakang-belakang Nabi. Dia masuk Islam depan Nabi. Orang-orang munafik zaman Nabi tu, semayang belakang Nabi, mati masuk neraka kekal. Masa hati tak mahu Islam. Semayang jemaah pergi. Cuma nak kenal dia, semayang asar tak pergi, semayang asar dengan subuh. Bukan semayang mengarik, semayang asar. Semayang asar dan subuh lah dia tempat payah sekali nak pergi jemaah. Asar dan subuh. Jadi mereka yang tak beriman pada hari akhirat ni, macam-macam lah dia buat tawassul ke apa saja yang mereka buat yang menyebabkan mereka tu akan masuk neraka tu, dia panggil innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum, kami hiasi bagi mereka itu amalan-amalan mereka tu mereka nampak elok. Ni tak sedap. Dia tengok amalan yang mereka buat tu elok. Fahum ya'mahun, dan mereka itu dalam kebingungan bila kita beritahu mereka kamu buat ni berdosa. Dia jadi bengong jadi. Pasal tak nak sabar dosa bagi dia. Contoh awak tanya tadi. Yang awak cerita tadi lah. Iaitu dia kata contohnya kata tahlil tu apa-apa. Yang ustaz-ustaz tu kata boleh tu, itu boleh tu, boleh mulut tu. Bukan boleh dalil tu, boleh mulut dia yang kata tu. Jadi yang pengikutnya fahum ya'mahu, mereka itu kebingungan bila kita beritahu kata ini tak boleh ni, tak ada dalam sunnah. Dia jadi kebingungan. Ulaika, mereka sifat seperti ini, alladzina lahum su'ul adzab. Bagi mereka itu keburukan daripada azab api neraka. Wahum fil akhirah, dan mereka tentang hari akhirat itu, di hari akhirat itu humul ahsaru, mereka lah yang paling rugi. Paling rugi sini kerana semua amalan-amalan mereka yang mereka buat betul tu pun potong lagi. Tak kira lah. Semua amalan-amalan dia naik haji, dia puasa, dia apa semua tu, semua sekali tu rugi semua sekali. Kosong semua. Kerana buat syirik pada Allah. Paling rugi lagi, ataupun orang yang berdosa pula. Orang yang tak buat syirik tapi buat dosa. Jadi dia tak semayang. Satu waktu tak semayang, 80 tahun dalam neraka. 360,000 tahun setahun akhirat. Bermakna 2.88 juta tahun satu waktu tinggal saya. Jadi nak minta ganti tu, nak ganti tak boleh dah ni, masa mati dah. Jadi kita kata contoh lah, kita kata orang yang buat tahlil tu, kalau orang si mati tu tak sembahyang satu waktu sudah. Yang si mati tu satu waktu tak sembahyang. Kita boleh ganti tak kalau seluruh orang Selangor ni buat tahlil pada dia 1000 kali sehari satu orang? Ingat-ingat boleh ganti ke? Yang si mati tu tak sembahyang tu, boleh ganti ke? Dan tidak ada ganti ibadat sembahyang, tak ada ganti. Puasa ada, puasa anak boleh ganti. Kalau anak tak nak ganti, anak boleh tolong bayar fidyah. Kalau dia tak buat haji, boleh tolong buat haji pada dia. Ataupun seupah haji boleh. Sembahyang no. Baik, saya ambil contoh lain pula. Satu orang beri hutang kepada satu orang. Satu orang datang jumpa satu orang, dia kata mintalah saya nak berhutang dengan awak sekian-sekian jumlah. Orang tu beri, mana dia rela hati beri, bukan? Dia berjanjilah berapa lama nak bayar.
kemudian dia tak bayar. Duit ada, tak bayar. Duit ada, tak bayar. Datang pula duit, tak bayar. Datang pula duit, tak bayar. Okey? Sehinggalah orang itu mati. Ya si beri pinjam ni pula sudah lupa tentang hutang tu. Lupa tentang hutang tu. Sehinggalah si pemberi pinjam tu mati pula. Nah, di akhir, jadi tidak ada siapa yang tahu orang ini berhutang dengan orang ni. Tak tahu. Anak pun tak tahu, bini pun tak tahu. Sebab tu pesaka ni mula-mula sekali kena tanya hutang dulu. Harta dia nak bayar hutang dulu. Ya balance tu baru dibagi besar faraid. Baik. Yang terkejut lah. Jadi ada rumah tak ada bakat dah ni. sana ada ataupun ni trip tu nyala luar mana emergency. Baik. Jadi apa saja ibadat yang kita buat tadi, nah, bila dijumpa di pada mahsyar besok, nah, bila di pada mahsyar besok, si pemberi hutang dengan si berhutang ni akan jumpa balik. Kebetulan pula si pemberi hutang ni ada dosa banyak. Nah, pemberi hutang ni ada dosa banyak. Yang si berhutang ni pula dianya ahli syurga. Yang berhutang ni, yang memberi hutang ni pula dia ahli neraka. Dari segi kita ambil contoh mudah lah. Yang memberi hutang, si A ni beri hutang pada si B. Si B saat ni kalau ikut pembicaraan pada mahsyar, si A ni akan masuk neraka pasal ibadat sikit. Si B ni pula yang berhutang dengan A ni, dia layak masuk syurga. Jadi bila sampai time, Tuhan pun tanya. Dia kata, kamu ada masalah berhutang dengan A. Maka bila berhutang dengan A, si A saat ni dia tak mau masuk neraka. Pasal dia sudah syarat masuk neraka dah dia. Dia tak nak masuk neraka dia. Nak bayar duit ganti tak boleh. Maka gantinya ialah dengan amalan. Jadi berapa amalan? Ni amalan sembahyang dia, ni amalan ibadat dia biasa. Tahlil dia ke apa yang dia buat ni, zikir dia buat tu, bagi pada orang ni. Tolak, habis dia bagian zikir. Ambil bagian sembahyang dia pula. Ambil bagian sembahyang pula. Ambil. Habis bagian sembahyang. Dah habis dah hutang, selesai dah. Belum lagi saat ni. Orang ni pula habis dah amal ibadat dia. Semayang dia habis, puasa habis dah dia beri pada si A ni. Habis dah. Maka Tuhan kata, oleh kerana kamu tak boleh bayar lagi kepada dia, dosa si A ni beri kepada si B. Jadi si B ni masuk neraka, si A ni masuk syurga. Awak cuba bayangkan, ini hutang ni. Orang yang beri hutang dengan rela hati beri hutang kepada orang. Dia rela hati beri. Cuma tak bayar masa hidup. Awak cuba bayangkan satu orang mati, dia curi duit. Macam mana? Curi duit, curi harta orang apa semua. Tipu orang. Rompaknya, menyamunnya, menipunya. Ingat berapa lama neraka? Tak tahu ke dia dah? Jadi awak nak tolong ganti kalian ini. Ni, contoh tadi si A, si mati tu ada hutang. Tak ada siapa tahu hutang dia tu. Awak nak bayar macam mana ni? Anak pun tak tolong bayar pasal tak tahu. Bukan? Nak kira macam mana tu? Maka kena minta doa pada Tuhan je. Kalau minta hutang, ya Allah, kita tak tahu hutang dia apa, ampun dosa dia lah. Minta Tuhan tolong ganti ya. Gitu. Ada tak? Ada dalam hadis, ada. Boleh. Ada peruntukan tu, ada. Cuma kita kena minta lah. Macam tadi saya kata tadi, ya, kalau dia tak sembahyang macam mana? Kalau satu waktu. Kalau 100 waktu, 2 minggu lepas saya datang, 2 minggu lepas kan. Iaitu siapa tahu
Masa dia akhir balik dulu sampai dia kahwin tu. Berapa lama dia tak sembahyang? Ingat tak? Daripada akhir balik masa umur 15 tu sehinggalah dia kahwin tu, berapa hari dia tak puasa? Tak sah sembahyang. Awak ingat? Tak ingat. Macam mana nak kira ni? Nak kira tu macam mana tu? Kira langsung. Nak kira macam mana tu? Di sekarang ni awak hidup lagi ni. Sekarang ni awak hidup lagi. Maka caranya minta ampun dosa. Minta ampun dosa. Lepas tu, dalam sedar begini ni, tak sembahyang juga lagi. Macam mana nak kira? Maka, hanya doa sajalah. Doa. Nak baca tak nampak ni masalah pula. Kita buat tali lah. Jadi kalau nanti kita tulis ya. Saya baca. Nanti ya. Boleh tengok ni. Telefon yang dalam tu tadi. Torchlight. Tak ada tulis link ke apa? Tak lampu yang torchlight. Tengok ayat ya ni. Kita mata tak apa dah lagi kan. Baik, ayat yang seterusnya. Wa innaka latulaqqal Qur'an wa talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya kamilah tak nampak dah. Tekan. Benar-benar akan memberi balasan. Allah tak apa dah. Pecik kawan. Kita ni masalah tak ada lampu ya ni. Agak-agak kita je kalau mati ni, dia tak ada signboard ni alam akhirat ni. Alam barzah ni tak ada. Wa innaka sesungguhnya kamu dah benar-benar menerima Quran ni Nabi Muhammad ni. Sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar menerima Quran ini daripada Tuhan. Miladun hakimin alim, daripada Tuhan yang bersifat dari segi kurnianya ada sifat yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jadi kita macam kita sekarang ni gelak ya ni. Gelak ni pun sudah nak baca Quran pun sudah tak boleh dah. Agak-agak kita ni kalau kita ni mati lah. Kita ni mati. Dia tak ada signboard ni nak pergi ke mana-mana ni. Awak nak tanya pada siapa ni biasa? Awak nak tanya siapa? Bila awak mati ni tiba-tiba celik mata tu, kita ni sudah mati. Jadi awak nak bertanya pada siapa? Tak payah sulit. Tak payah sulit lah. Dah kita nak tanya siapa? Kita nak tanya siapa kalau kita mati? Tak boleh nak tanya siapa-siapa. Bukan? Maka caranya ialah kita kena siap sedia masa sekarang ni lah. Jadi wa innaka latulaqqal Qur'an. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar terima Quran ni min ladun hakimin alim, daripada sisi kami, sisi Tuhan yang bersifat al-hakim al-karim al-alim, yang maha bijaksana. Ini ialah cerita tentang Nabi Musa. Kita Nabi Musa ni. Ayat berikut ni cerita Nabi Musa. Qala Musa li ahlihi, iaitu ketika Nabi Musa berkata kepada isteri dia. Ini masa dia balik daripada Madian. Balik ke Mesir, nak balik ke Mesir dalam keadaan bulan dia di padang pasir ni, di kawasan Syam ni, dia kadang-kadang turun salji.